Assalamualaikum. Dengar dah ke? Okey. Okey, semua dengar Ke ada yang tak dengar lagi? Okey, Assalamualaikum semua. Khabar? Okey, boleh kita mulakan sekarang? Saya perkenalkan diri saya. Dengar ke? Okey. Okey, nama saya Yana. Saya baru lagi join dalam Forever ni. Buat masa ni saya masih lagi buat part time lah. Belum buat part time lagi. Pangkat saya masih lagi assistant supervisor. Oh, suara masih lagi bergema. Sekejap Okey, dah okey dah? Satu device kena jangan connect dengan audio. Dah. So, masih bergema lagi ke? Okey, cantik. Dah elok dah. Okey, malam ni dah ada 30 orang. So, terima kasihlah kepada yang hadir ni. So, sebelum kita mulakan, dia minta semua, mesti semua dah ada pen, kertas, kan? Bibi mana Bibi? Ha? Tak clear ke? Clear. Dia tersilap tadi tu, tak tutup mic. Okey. Okey, terima kasih kepada ni. Ada pun kita nak tunggu lagi, nak tunggu downline masuk ke ataupun kita nak mulakan sekarang terus? Dah boleh mula dah. Okey, sebelum saya perkenalkan speaker kita malam ni, dia berasal daripada Pulau Pinang. Dah 5 tahun dalam Forever Living ni, berpangkat manager. Banyak dah mencapai kejayaan dan insentif di Forever, kecuali CBM lah. Bermula semasa ada masalah kesihatan, 4 bulan juga buat part time. So selepas bulan kelima buat full time lah. Okey, untuk tajuk malam ni adalah Khazanah Ciptaan Tuhan. Okey, sebelum tu kita persilakan speaker kita Wan Azri. Abal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tak ingat pun? Okey, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah
So saya nak tengok kat sini siapa yang dah ready buka. Yang mana dah ready boleh buka video lah. Nak tengok muka-muka FBO kita yang ceria pagi ni. Okay, alhamdulillah kita dah ada lebih kurang 38 partisipan. So kita akan mula lah sekejap lagi. So tajuk ni pun saya nak kena mula cepat sebab panjang juga tajuk ni. So boleh tengok anak buah masing-masing dah ada dekat sini. Kimi Zahari masuk. Okey. Saya punya upline baru masuk. So kat sini kita ada siapa? Kita ada Ustaz Sofian sebelah saya ni, Ustaz Izzuddin, Pak Said kita, Ustaz Omar ada, Mirwan, Ummu Salmah, Rosliza, Sharifah Anita, Manager Jamal kita, Rosnani, Azmah, Sarah Jin, Siti Zubaidah on TikTok, Kak Puspa kita, Zunaidi, Abang Junaidi kita, Ustaz Osama, Roslan, Maria. Ini bukan Maria Carey lah. Bukan lah. Okay, tak Carey. Okay, Haji Muhammad Renrin, Sufian, Abdul Ghaffar, Liza, Mas Liza kita pun ada. Manager Asnirah. Okay, alhamdulillah ramai. Ini baru satu page. Ramai. Oh, Mak Khair pun ada. Lama tak tengok Mak Khair. Apa Mak Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajah ni. Okey, semua tahu kot tajuk kita pada hari ni. So sebelum saya rasa ramai dah kenal kot, insya-Allah ramai kenal. Untuk orang baru, saya Wan Azri, berasal daripada Pulau Pinang, macam MC perkenalkan tadi lah. So dah 5 tahun dalam Forever Living, alhamdulillah. So kat sini saya ingin berkongsi sikit lah kan, tajuk kita pada hari ni iaitu khazanah ciptaan Tuhan. So suara semua clear? Kalau clear boleh tekan 1 tengok. Okey, Negeri Sembilan clear, Terengganu clear, KL clear, Jakarta clear. Oh, kalau Jakarta clear maksudnya satu Malaysia clear lah kot noh. Terengganu clear. Negeri Sembilan. Perak clear. Sempurna Sabah clear. So alhamdulillah. Labuan clear. Alhamdulillah. Okay. Allah setek. Okay, right. Okay, Kuantan pun clear. Alhamdulillah. Kemaman clear. Okay, tanpa membuang masa lagi, Honduras clear. Kalau Honduras clear, saya tak payah tanya lah. Kan? Boleh mula dah kelas. Alhamdulillah. So, kita dah ada 41 orang dah partisipan malam ni. So, saya akan mulakan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So tajuk kita hari ini adalah khazanah ciptaan Tuhan. Saya akan share screen sekejap. Okey, boleh nampak lah? Clear lah? Okey, alhamdulillah. So tajuk kita hari ini adalah khazanah ciptaan Tuhan. Tajuk yang bagi saya agak panjang, agak rare. Dan saya suka juga bawa tajuk ni. Actually tajuk ni lebih kurang je dengan triangle help kan. Cuma dia ada page-page penekanan dekat bahagian-bahagian tertentu lah yang berlainan sikit dengan triangle help. So firstly yang ni setiap penyakit ada penawar dia lah kan. Setiap
Ini riwayat Bukhari, kata hadis setiap penyakit pasti ada ubatnya kan, hadis Bukhari. So yang kita faham apa tu khazanah ciptaan Tuhan tu kan. So khazanah ciptaan Tuhan ni maksudnya minta maaf saya tergelak tengok komen-komen rakan-rakan kita ni. Saya baca dulu sebelum saya start kan. Kita kena santai-santai dulu. Nervous ni tak habis lagi ni. Menuju Wan pun dah kata dah ciptaan Tuhan. Alhamdulillah. Pak Asyik kita kata handsome speaker. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kan? Alhamdulillah. So boleh lah saya mula kelas. Okey. So merujuk kepada tajuk kita hari ni, khazanah ciptaan Tuhan ni berkaitan dengan makanan tumbuh-tumbuhan yang Allah cipta, di mana setiap tumbuh-tumbuhan tu dia ada manfaat dia sendiri. So bila kita mengkaji kita jumpa a few tumbuh-tumbuhan tu dia ada spesifik untuk kesihatan diri kita lah kan. So apabila herba digandingkan dari timur dan barat dan merujuk dengan Quran dan hadis, herba yang paling popular dan paling asas adalah lidah buaya. So semua Muslim, terutamanya Muslim di Mesir, menganggap lidah buaya ni antara simbol penawar perubatan Islam. So yang ni dari segi saintifiknya memang tumbuh-tumbuhan, bukan kata lidah buaya lah, banyak tumbuh-tumbuhan kita ni memang bagi banyak manfaat kat orang. Cumanya mindset yang kita nak kena, tugasan kita lah sebagai FBO untuk spread, untuk cerita manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan semula jadi untuk mereka amal. Kan, tambah-tambahan di musim-musim COVID ni perlu, memang wajib lah atas diri untuk jaga kesihatan dengan suplemen-suplemen lah, sebab nutrisi yang ada daripada pemakanan tu sendiri belum, orang kata sangat sikit nutrisi dia, dan hampir tak ada nutrisi dalam pemakanan kita hari ni lah, disebabkan oleh pembuatan makanan-makanan hari ni. Okey, boleh dengar semua lah. Alhamdulillah. Okey, ni my transformation. Ni nak jadi transformer ni. So yang ni before, boleh nampak tak gambar before? Kenal tak saya yang mana? Yen ada tak kat sini? Yen say hello, Yen say hello. Orang Jakarta? Ada Yen ni? Rasa ada. Takut nak keluar. So yang sebelah saya tu Yen, dan sebelah saya tu mak bapak saya lah. Kan, di C4 Richard. Ada. Nampak tak gambar siapa tu? Tu gambar Hazrin lah. Nampak tak? Yen sekarang ni pun putih nampak. Gambar dia yang kat picture profile putih. Dulu pun dia gelap sikit. So gambar saya lah dulu. So awal-awal saya buat Forever Living. Gelap sikit lah. Masa ni saya tengah bawa sharing sikit lah. Masa ni saya ada yang tak tutup, tak ambil. Okay. So masa ni saya bawa jentera berat Beho. Siapa tahu Beho kan? Masa tengah bawa Beho. Memang bawa Beho ni kerja tengah panas. Memang kulit gelap lah. Kulit gelap macam ni lah. So yang tu before. And then lepas duk amal-amal produk kan. Ramai juga, yang ni bukan saya nak membangga diri ke apa. Setiap kali saya buat kelas dekat center Perda ataupun KL kan, ada banyak orang tegak kulit saya. Dia tegak, Cik Wan amal apa? Sebab kulit tu putih. Dia bukan putih, dia punya kulit tu nampak sihat, nampak glowing. Orang perempuan sekolah kata glowing kan, flawless. Makan apa? So rahsia dia makan aloe vera. Kan, bila kita amal suplemen, dia bila cantik dalaman, automatik dia akan keluar daripada luaran tu nampak. So alhamdulillah, ni transformasi saya lah. Yang ni caption saya kat Facebook pun, saya post gambar ni kan. Saya just hanya gambar berbicara. Orang faham je lah kan. Sebab kita jaga kesihatan, alhamdulillah. Cantik dalaman, alhamdulillah cantik luaran. So next lah dulu. Okay, badan manusia terdiri lebih daripada 30 sampai 37 trilion sel.
So sel, bermula pada sel terjadinya tisu. Lepas jadi tisu, barulah jadinya organ. Kan? Bila jadi organ, barulah jadi sistem badan kita lah. Kan? So daripada sel, tisu jadi organ. Organ ni semua tahu kot kan? Jantung, paru-paru, pinggang, limpa, semua tu lah yang apa enjin-enjin yang ada dalam badan kita tu. Umi Khadijah, amin. Baru jadinya sistem dalam badan kita. So bermula pada mana? Bermula pada sel. Jadi manusia lah. Kan? Jadi hebat kot. Okay. So macam mana nak sihat ni? Nak sihat kita kena bagi sel kita sihat. Bila sel kita sihat, barulah tisu kita sihat. Bila tisu kita sihat, baru organ dalaman kita tu sihat. So bila organ dalaman kita sihat, barulah sistem badan kita sihat, normal, berfungsi dengan elok. Kan? Selalunya bila orang dah start dapat penyakit, maksudnya dia dah lama dah sel dengan tisu dia rosak. Sel dia masalah, tisu dia start rosak. Bila banyaknya tisu dia rosak, barulah organ tu organ tu orang tu dapat tahu yang dia ada penyakit. Mai ada simptom-simptom penyakit. Berasal daripada mana? Berasal daripada mula-mula dulu sel dulu rosak lah, dan tisu rosak. So bila sampai ke organ, baru kita pergi check doktor lah. Maksud dah terlambat lah, sebab banyaknya sel dengan tisu dah rosak dah, baru jadi penyakit. So jadi penyakit, baru doktor bagi ubat. So bertahan lah dengan ubat tu. Kan? Dan kita tak tahu rupanya cara untuk kita nak sihat, kita rawat bukan rawat organ, rawat sampai ke dalam tisu dan sel. So nak rawat tisu dengan sel ni, benda apa? Bukan ubat tau. Ubat hanya merawat saja organ. Tumbuh-tumbuhan semula jadilah yang kita cerita hari ni, kata ciptaan Tuhan ni. Tumbuh-tumbuhan ni lah yang akan rawat tisu sampai dalam sel. Okay. So formasi kesihatan kita bermula pada oksigen dan nutrisi yang akan masuk dalam darah. Darah akan bawa ke seluruh badan sampai sel. So dia akan rawat sel lah. So sel yang mana dapat oksigen yang cukup, nutrisi yang cukup, sel tu sihat tak? Sel akan sihat. Bila sel sihat, barulah badan orang tu sihat. Ini semua orang faham kot lah. Okay, mananya terjadinya triangle heart yang kita cerita, mana detox, mana yang kena triangle heart kena detox dulu, kena nutrisi dulu, kena ambil vitamin C, immunity penting untuk badan kita. Sebelum kita nak faham immunity, sebelum nak faham pasal nutrisi yang detox ni kan, sebenarnya mana metod ni? Siapa yang cipta metod ni? Sebab apa perlu detox? Okay, yang ni Emoto Chicken, yang ni pemenang anugerah Nobel Prize winner, Dr. Alex Carroll ni, dia dapat anugerah Nobel Prize lah sebab dia punya metod ni kan, walaupun metod dia simple tapi sebenarnya memberi impact yang besar dalam bidang kesihatan. Di mana dia membuat eksperimen dekat sel jantung. Sel jantung yang dibiarkan dalam tabung uji yang begini kan. Dibiarkan dalam tabung uji ni, biar saja dia terus mati. Sebab bila kaji, rupanya dia tak cukup nutrisi dalam sel jantung ayam tadi tu. So eksperimen yang kedua yang dia buat, sel jantung tadi diberikan nutrisi dekat sel jantung tadi. So sel tadi dapat bertahan lah sebenarnya. Dapat bertahan tapi hanya dalam beberapa bulan saja. Dibanjiri dengan toksik, dengan metabolism sel tu tetap mati juga. Tadi mula-mula terus mati kan, bubuhan terpuji mati, and then bila tak bagi nutrisi dia boleh bertahan, tapi hanya untuk beberapa bulan. And then eksperimen yang ketiga ni yang dia dapat anugerah Nobel ni, sebab eksperimen ni berjaya bila mana dia tambah nutrisi dan dia mengeluarkan toksik yang ada dekat sel tadi, sel jantung ayam tu. So sel jantung ayam tu dapat hidup selama 28 tahun. So 7 ke 8 kali ganda daripada biasa. So yang ni lah metod di mana kita duk amal lah ni. Triangle heart tadi. First kali sebab apa nak sihat kena detox, nak sihat kena detox. Berpandukan daripada Nobel Prize winner ni lah, Emoto Chicken ni, daripada Dr. Alex Carroll. So host, co-host boleh
approve siapa-siapa yang duk tengah masuk tadi. Manusia tadi okay. Wajib cuci usus, buang toksin dan amalkan suplemen. Betul. Okey, tahukah anda? Siapa suka dengar macam ni? Tahukah anda 70 ke 80% punca penyakit disebabkan oleh nutrisi tidak dapat diserap dengan baik dalam sistem penghadaman. Yang ni bila sebut pasal tahukah anda ni adalah fakta lah. Bila mana terjadinya penyakit sebab usus kita ni tak dapat absorb nutrisi yang masuk dalam badan kita. Bila nutrisi badan kita tak dapat absorb, imuniti akan rendah. Bila imuniti rendah, mulalah kita senang terkena jangkitan penyakit. Kan? Dan punca penyakit kita pun berasal daripada toksin-toksin yang melekat kat dinding-dinding usus tadi lah. Usus dapat serap toksin, dapat serap nutrisi yang kita makan. Kan? So bila tak dapat serap nutrisi, kurang, imuniti rendah, and then toksin makin lama makin banyak sebab hari-hari kita duduk makan daripada kecil sampai besar. Kan? Boleh faham kot lah bahasa Penang Pekat ni. Salah hari-hari makan nasi kandar. Kan? InsyaAllah orang Malaysia semua boleh faham kot. Orang utara cakap. Kan? Duk tengok anak mami kan? Okay. Okay, so macam mana terjadinya proses penyakit? So saya laju sikit sebab soalan panjang. Okay, macam mana terjadinya proses penyakit? First daripada oksigen, nutrisi dibekalkan kepada sel. So bila sel dapat bekalan yang cukup oksigen dan nutrisi, so sel-sel tu akan sihat lah. Tapi bila sel tu tak dapat bekalan oksigen dan nutrisi yang cukup, sel tu akan sakit lah. Dia akan rosak, dia akan sakit. Sebelum nak jadi penyakit ni. So saluran first kali saluran darah tersumbat, kan? Darah tak flow dengan cantik sampai ke seluruh badan, kan? And then mulalah rasa cepat penat. Okay. So yang ni bila kita cakap dengan kita punya klien ataupun kita buat pencerahan dekat prospek, kan? Kita kena banyak sebut pasal awareness. Awareness ni benda-benda masalah yang sebelumnya terjadi penyakit. So bila orang tu yang tengah ada penyakit, dah ada penyakit, dia ingat sebelum jadinya penyakit memang dia ada simptom-simptom tu. Tu kena kat penting tu dia. So dari situ tips bila kata dia banyak benda yang yes dalam diri dia, apa yang kita sebut tu, dia akui, closing rate agak tinggi. Tapi kalau kita buat demo saja, mencerita pasal latar belakang produk saja, tak sebut pasal awareness, closing rate susah sikit lah. Okey, dengar lah suara? Alhamdulillah faham. Okay. Dengar. Okay. Baik. Okay, so apa simptom dia? Penat, cepat penat. Lagi? Metabolisme hormon dan enzim yang abnormal. Okay, bila sebut metabolism, hormon dan enzim yang abnormal ni, metabolisme ni bersangkutan dengan corak pemakanan orang tu. Ada setengah orang yang nak tahu metabolisme dia ni tak stable. Pukul 11 malam, pukul 12 malam dia rasa lapar. Kadang-kadang dia rasa nak makan, kadang-kadang dia rasa dia kenyang. Kadang-kadang pukul tengah hari waktu makan dia tak rasa nak makan. Kadang pukul 3 baru dia rasa lapar. So dia punya timing pemakanan dia pun lari dah. Kan? Waktu pagi supposedly dia kena makan, dia tak rasa pun nak makan, tak laju nak makan. Metabolisme problem lah tu. Malam-malam, pukul 11 malam, ada yang pukul 2 pagi buat Maggi lagi. Tu masalah metabolisme. So jangan gelak. Semua orang Malaysia, kebanyakan orang Malaysia memang ada masalah metabolisme. Kebanyakan orang Malaysia. Kan? Sebab tu dah nasi kandar buka 24 jam. No? Sebab apa? Orang Malaysia memang cara makan dah lari habis. Memang buka 24 jam. Dia tak buka waktu tengah hari, buka satgi pukul 3 tutup. Satgi malam pukul 6 buka balik. Tak. 24 hour nasi kandar. Kan? Memang masalah orang Malaysia lah, metabolism. Hormon tak stable. Kan? Hormon tak stable. And then enzim yang abnormal. Enzim yang abnormal ni, bila mana kita nak membuang tu, ada orang sembelit, ada orang nak membuang, ambil masa 2-3 hari boleh buang, baru boleh buang. Tak buang secara normal. Supposedly, every morning lah dia kena buang kan. Tapi tak terjadi macam tu. So tu masalah enzim yang tak normal lah. Okay, and then badan yang berasid. Okay,
co-host boleh ambil tengok siapa yang lupa ambil tadi. Okey, badan berasid bakteria terkumpul dalam usus dan perut. Ni simptom-simptom orang yang dah sampai ke level ni, badan berasid ni dia dah start sakit-sakit kat sendi, sakit-sakit kat tulang kan. Yang tu dah start badan berasid lah. Terkumpul kat usus, perut. And then sistem imun lemah. Okey, bila ni terjadinya benda-benda ni semua, barulah imun badan kita dah start lemah. Macam mana nak tahu sistem imun badan dah start lemah? Contoh, normally bila kata dia luka kat kaki, kat tangan kan, luka tu susah nak baik. Imun lemah lah tu. Ataupun dia memang ada dulu ada sinus kan. Tapi makin lama makin teruk sinus dia kan, every morning. Immunity lemah lah tu. Lalu morning sickness time pagi je. Tapi kadang-kadang morning sickness boleh bawa sampai ke petang. Itu immunity lemah tu. Dah sampai tahap ni dah. Tahap badan dia tak dapat absorb pemakanan yang nutrisi yang cukup, oksigen yang cukup tadi. And then mula dah dapat penyakit hari ni lah. Darah tinggi, keciman, tekanan darah rendah, sakit jantung, penyakit hati, kanser kan. Okey, setakat ni semua boleh faham? Okey, kalau faham tekan 69. Faham tekan 69. Sorry lah, speaker ni pelik sikit lah. Bagi susah sikit, senang sangat. 69. 69 kat puspon, 69. 69, 69, 69. Kena rajin, 69. 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69. Okey, dah. Lagi 69 bukan kata ni bukan buat kelas ni. Ni duk tikam ni. Kan, okey, gurau-gurau. Okey, kita masuk next slide. Okey, segitiga kesihatan, detox. Okey. Ini dah segitiga kesihatan, metod daripada Dr. Carol tadi, kan, yang mana Nobel tadi, macam mana dia dapat panjangkan hayat sel jantung ayam tadi sampai ke 28 tahun. Inilah segitiga kesihatan yang terbaru. Iaitu first kali kita kena detox. And then kita ambil nutrisi. And then kita ambil imunisasi. Okay, so kita nak detox dengan apa? Kita detox dengan aloe vera gel, nectar dengan aloe peach. So ada orang tanya, orang lelaki boleh ke minum nectar? Kan? Sebab aloe vera botol kuning ni semua orang boleh. Nectar ni untuk orang perempuan. Kan? Aloe peach ni untuk kanak-kanak. Tapi sebenarnya yang ni bukan khusus. Yang ni dia tak khusus untuk jantina ataupun dewasa ataupun budak-budak, tak khusus sebenarnya. Semua boleh ambil kan. Cumanya dia lebih baik. Contoh budak-budak dia kurang sikit ambil nectar, dia suka manis peach. Dia lebih baik ambil peach kan. So nectar ni sebenarnya dia fungsi dia lebih banyak dekat manfaat dekat orang perempuan. So orang perempuan banyak ambil nectar lah kan. Tapi sebenarnya semua ni kita boleh ambil, tak kira jantina ataupun budak-budak. So, and then detox apa lagi? First kali toksik and then kolesterol. Kolesterol ni ada kaitan dengan peredaran darah kita lah. Nak bagi darah kita, saluran darah kita lancar. So RTC ni, saya tekan kat sini, RTC ni bukan ubat cair darah. Bukan ubat cair darah. Itu yang menjadi zaman, semua boleh minum. So RTC bukan ubat cair darah. Tapi RTC untuk lancarkan saluran darah. So kadang-kadang orang duk makan ubat cair darah kan, dia start dia ada sedikit jantung, takut nak makan RTC ni banyak-banyak kan. Memang kalau kita ikutkan kepada type of darah kita, type of blood, orang yang ada masalah darah cair, memang darah dia normally memang cair. Dia tak boleh ambil RTC ni banyak. Takut bleeding dia lari secara mengujud. So kena ambil sukatan normal lah. Tapi untuk orang biasa tak ada masalah yang darah terlampau cair ni, boleh ambil 2 biji ke 8 biji.
Especially yang dah start masalah major problem, yang dah start masalah kesihatan macam jantung, stroke, ada je masalah kesihatan, boleh ambil double shot ataupun triple shot. Boleh ambil 2, boleh ambil 4, boleh ambil 6 dan boleh ambil 8. 8 ni yang dah kritikal lah, macam stroke jantung boleh ambil lebih 8. Okay. Okay. Slide ni. And then kita ambil nutrisi. Okay, first kita dah detox, kita dah ambil detox dari segi toksin dan kolesterol, and then kita kena ambil nutrisi yang cukup lah dalam badan kita. So nutrisi ni terbagi kepada banyak juga produk Forever Living, antaranya adalah susu Ultralight dalam bidang dalam kategori nutrisi, madu lebah kita dalam bidang nutrisi, bee pollen, royal jelly. Why bee propolis tak ada dalam nutrisi? Bee propolis dia more tu immunity. Sebab dia ada polis belakang. Kan? Ada sistem pertahanan lagi banyak berbanding dengan nutrisi. Nutrisi pun ada dalam bee propolis. Kan? Cuma dia dikategorikan lebih banyak immunity lah. And then yang terbaru, produk yang terbaru yang launching adalah Super Green. Ini produk yang paling lengkap nutrisi lah dalam antara suplemen-suplemen Forever Living, sebab dia ada banyak buah-buahan, sayur-sayuran dalam satu sachet tu. So siapa yang tak pernah ambil pergi, memang best Super Green ni kan, banyak kesan dia. And then imunisasi. Okay, yang terakhir adalah imunisasi. So imunisasi ni kita ada garlic, kita ada vitamin C, kita ada bee propolis, kita ada pomostin, a few produk lagi lah untuk imunisasi. So first kali detox, saya nak explain pasal detox ni. Kan, detox merupakan proses penyingkiran bahan toksin atau buangan dari tubuh badan manusia. So badan kita ni perlu kita cuci setiap hari lah. Kan, perlu cuci setiap hari, hati, usus, ginjal kita perlu detox. So badan kita ni sebenarnya badan kita ni dia boleh detox sendiri, tapi sebab pemakanan kita yang dah tak sihat lah ni kan, sangat banyak toksin masuk daripada pengeluaran. So tertinggal tak sisa-sisa toksin kat dalam badan, tertinggal. Sebab tu terjadinya penyakit. So hati kita sebab tu Rasulullah tak makruh makan dalaman ustaz lah. Makruh makan benda-benda dalaman sebab di situ yang terkumpulnya toksin. Di hati kita, di usus kita, di situ tempat-tempat terkumpulnya toksin. Sebab dia nak buang toksin. Tapi dia tak dapat buang banyak sebab yang masuk lagi banyak daripada yang keluar. So kita perlu bantu dia lah, perlu bantu badan kita ni untuk pengeluaran toksin. Untuk pengeluaran detox tadi. Itu buanglah toksin. So apa itu toksin? Toksin adalah bahan buangan beracun dalam tubuh badan kita. So tanda-tanda, okay, yang ni awareness lah. Awareness, bila kita buat explanation dekat klien, buat demo, kena banyak cerita pasal awareness. Tanda-tanda toksin berlebihan dalam badan ni apa dia makcik? Kita rasa letih, kurang tenaga, sakit kepala, mulut kita dah start berbau, badan kita dah start berbau. Tu tanda-tanda toksin dah masuk dah banyak sangat dalam badan tu. Kan? So insomnia, susah nak tidur malam, mata gelap, mata merah, kan, mata kuning, daya ingatan dan tumpuan yang lemah dan cepat rasa cemas. So ada alahan, kan, ada masalah sinus, sistem imun yang lemah lah tu. So masalah sistem pencernaan seperti sembelit, cepat kemung perut, rasa berangin perut, selalu rasa berangin perut. Masalah kat lutut, kan, nak sujud, nak rokok susah. Masalah kulit kita rasa kesat, tak rasa lembut, tak rasa ni kan. Selulit, badan kita dah start naik kan. Yang itu semua antara sistem toksin dah terlampau banyak dalam badan. So kalau dibiarkan akan menjadi barah kan, akan menjadi penyakit. Sebelum terjadinya penyakit, kita kena buanglah toksin ni, wajiblah buang toksin ni. So bila kita bagi pencerahan awareness kan dalam demo kita, insya-Allah bila kena kat batang hidung dia rasa perlu benda ni, dia tak rasa mahal. So tingkatkan metabolisme
detoxify sel darah 120 hari, kulit 21-28 hari, seluruh badan sihat, perlu maintain 4 bulan. Apa maksud dia? Maksud dia suplemen dia tak bertindak macam ubat. Mungkin setengah orang dia makan ubat Panadol, dia makan-makan hilang sakit kepala kan. Sebenarnya ubat tu dia bukan legakan penyakit tu, dia cuma tahan sakit tu. Berbanding dengan suplemen ni nak kena amal dia macam mana? Dia bertindak ambil masa 4 bulan. Kalau just ambil masa sebulan tu, yang tu bukan ambil, yang tu main seronok-seronok ambil dan tak ada efek kat badan dia. Kan? So dia kena buat sebagai amalan. So sampai suplemen tu sampai ke seluruh badan ni ambil masa 4 bulan. Trial 4 bulan boleh dapat rasa kesan dia. Dan tu pun tak boleh stop lah sebab kita hari-hari makan kecuali kalau kita tak mau makan. Kan? Mana ada orang tak mau makan kan? Makan pun nak makan. So kena ambil suplemen tu berterusan. So yang ni dikaji dalam 22 yang ni pakar usus. Dia kerja dia operate usus saja. Hari-hari operate usus orang, usus manusia. Sejak dia jadi doktor, selama 22,000 operation dah dia jalankan dekat manusia ni, dia tak jumpa pun usus yang normal. Bayangkan 22,000 operation dia tak jumpa usus normal. Usus yang normal yang kiri sekali, normal colon, yang tu usus yang normal. Dia akan jumpa usus yang selepas tu. Prolapsus, diverticular, spams, bolon sigmoid, stricture. Stricture ni kalau dia berak kan, minta maaf cakap lah. Kalau dia berak ni, take dia macam take kambing tu. Bulat-bulat. So yang second ni, yang ni kadang-kadang tak sempat pergi toilet. Dia menoreh dah. Kan? Yang ketiga last ni, spams tu, dia masalah yang susah sangat membuang. Duduk dalam toilet pun kat setengah jam, kat sejam duduk dalam toilet. Susah membuang sebab sempit dah dia punya usus tu. Usus akhir tu. So yang nombor 2 akhir tu orang yang obesity lah, terlampau gemuk sampai dia punya usus jatuh. So yang ni semua usus-usus yang tak normal. Kan? So memang kesan daripada timbunan toksik lah yang pemakanan yang kita duk makan hari-hari tu sebenarnya efek kat usus kita. Makin lama makin lemah usus, makin lama makin lemah usus. So usus yang sihat kan masa kita kecil-kecil kan, kita perasan kita duk main bola lupa nak makan kan. Kadang-kadang kita boleh dengar duduk-duduk saya dengar usus tu berbunyi keruk-kerak. Dan kadang-kadang nampak macam ulat pula. Nampak perut kita tu kan nampak bergerak-bergerak. Padahal tak ada baby pun, budak-budak. Nampak usus dia bergerak. Maksudnya usus ni, dia ada, usus kita, dia ada otot. Dia ada otot. Masa kita kecil, masa kita muda, otot dia kuat. Dia bergerak macam ni lah. Usus bergerak macam tu. Kita nak membuang pun usus akan bergerak macam tu lah. So masa muda, masa kecil-kecil, otot usus kuat, kita boleh dengar. Usus kita bunyi, kita boleh dengar usus kita gerak, boleh nampak. Tapi makin lama, makin tua kita, dia tak dengar dah bunyi, kita rasa dapat je. Gerak lagi tak nampak lah. Otot usus makin lama makin lemah. Tengok yang sebelah ni semua kan. Ni usus-usus yang otot dia dah lemah. So macam mana nak bagi otot tu kuat balik? Fiber lah. Banyakkan buah-buahan, banyakkan sayur-sayuran. Ambil lah green tu, super green kan, banyakkan buah-buahan, banyakkan fiber dalam pemakanan kita. Fiber tu berperanan untuk menguatkan otot usus. Ada yang tak unmute lah. Tak tolong unmute. Okey. Usus baik, kesihatan baik. So kanser, diabetes, obesity, penyakit jantung, alergi, asma, autism, kemurungan dan penyakit lain ni semuanya dikaitkan dengan usus anda. Semua orang faham kot yang ni kan. So saya next dulu, panjang. So yang ni saya suka sentuh lah. Nabi Muhammad SAW bersabda 2 ubat yang pahit itu sangat baik, iaitu lidah buaya dan sederi air. Hadis riwayat Abu Daud. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang berkaitan lidah buaya tu. That's why bila digabungkan ilmu kesihatan daripada timur dan barat, yang paling famous sekali orang suka sebut yang selalu keluar ni adalah lidah buaya. Sebab Nabi Muhammad kita pun sebut. Dan di Mesir, perubatan Islam, lambang simbol perubatan Islam tu lambang lidah buaya.
Okey, yang ni laporan Food and Agriculture Organization of United Nations pada 1996. Perbandingan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di seluruh dunia mendapati bahawa khasiat dalam lidah buaya adalah top nombor 1. So dalam banyak-banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan kan di seluruh dunia ni kan, campur semua sekali, khasiat lidah buaya yang paling terbaik sekali dikaji. So bila sebut pasal saya suka sebut benda ni pasal revolusi nutrisi. Sebut pasal revolusi nutrisi, manusia pertama sekali menjumpai suplemen, saya tak ingat 1800 berapa, tapi masa tu manusia jumpa vitamin C. So saintis kaji bila manusia amal vitamin C, orang tu susah nak terkena penyakit pada zaman tu. Tapi boleh kena penyakit, bukan tak boleh kena penyakit. Agak dia punya ratio tu agak kurang lah orang yang kena penyakit bagi orang yang suka amal vitamin C. So masuk itu revolusi pertama. Revolusi yang kedua adalah saintis kaji badan kita ni sebenarnya vitamin C saja tak cukup. Suplemen tumbuh-tumbuhan vitamin C saja tak cukup dalam badan sebab kekurangan 46 lagi nutrisi penting yang badan kita perlu untuk nak support badan kita. Dari segi pemakanan dulu pun kan tak cukup nutrisi dalam badan kita. So perlu lagi nutrisi lain. So revolusi yang kedua ni main lah B1, B2, mineral, B kompleks, kalsium, macam-macam. So orang zaman tu, orang yang berada lah yang boleh makan suplemen ni sebab dia kena makan satu banyak macam-macam suplemen kena makan. Kan? Masuk revolusi ketiga, orang panggil revolusi power plant. Maksudnya mereka cari tumbuh-tumbuhan yang dah banyak mineral dalam tu, dah banyak manfaat. Contoh macam mineral, enzim, zinc dalam tumbuh-tumbuhan tu. Lepas tu dapat jumpa lah yang antara superfood kita panggil. Superfood yang banyak manfaat, antaranya cendawan linsia, spirulina. Pernah dengar? Cendawan linsia, spirulina. Banyak lagi lah tumbuhan. Aloe vera pun dalam kategori superfood. Tapi masuk yang revolusi terbaru zaman ni, dia sebut lidah buaya, aloe vera yang paling banyak sekali nutrisi dalam satu tumbuhan tu sendiri. Satu tumbuhan tapi banyak nutrien yang dia jumpa. So kita tengok banyak mana aloe vera punya nutrien, saya ada dalam page ni. So saya akan bagi pencerahan lagi. Okay. So nampak ni kaki ni, yang ni kaki orang kena kencing manis. So dia susah, orang kencing manis susah nak baik, especially dekat kaki lah. Sebab apa orang kencing manis dia susah nak baik kat kaki? Sebab main okey. Sebab apa orang kencing manis susah nak baik kat kaki? Sebab darah tak sampai. Darah tak sampai ke kaki dia. Sebab perjalanan darah paling, kalau kata mana ada orang kencing manis potong hidung, orang kencing manis potong telinga, tak ada lah. Orang kencing manis sebenarnya first kali dia potong kat kaki. Sebab kat situ jantung paling jauh dekat kaki. Jantung ni tugasannya pump darah. So darah yang beroksigen, apabila darah tu dah dipump oleh jantung. So darah yang beroksigen saja yang dapat merawat tempat luka. So jantung yang dekat dengan jantung, darah tu senanglah supply. Darah tu senang sampai. Tapi yang paling jauh sekali adalah kaki. Darah beroksigen susah nak sampai ke kaki. Bila darah beroksigen susah nak sampai ke kaki, susahlah untuk luka tu nak baik. So bila kencing manis lagilah susah. So aloe vera pun digunakan untuk merawat kencing manis dan luka kat kaki ni lah. So sehari segelas aloe vera gel. So yang ni umur 104 tahun tak pernah jumpa doktor. Maksudnya dalam umur 104 tahun, selama umur 104 tahun dia tak pernah sekali pun jumpa doktor. Dan dia meninggal masa umur 105 tahun. So dia mengamalkan aloe vera sehari segelas. Banyak. So pesara accountant menggunakan lidah buaya semasa proses merawat kanser payudara pun sebut pasal lidah buaya. So yang ni Guinness World Record semua orang tahu kat sini pasal kembang tertua di dunia. Masa interview
Apa rahsia nenek ni umur panjang? Seorang nama emas, seorang nama perak. Bahasa kita lah. Kan? Nenek ni beritahu kami menggambarkan lidah buaya setiap hari. So jenis Vericon ni dia bukan pengkaji produk. Tapi dia kaji pasal orang tertinggi di dunia, orang tertua di dunia. So dia jumpa kembang tertua di dunia ni, interview lah. Masa interview ni nenek ni berkita dia minum lidah buaya setiap hari. Ni di Jepun. Jenis Vericon jumpa lagi sekali kucing tertua di dunia. Okey, kali ni tak jumpa kat Jepun. Jumpa kat England, kat UK. Masa interview tuan kucing ni lah. Nak interview kucing tak pandai cakap lagi. So interview tuan kucing. Interview tuan kucing, apa rahsia kucing dia umur panjang, apa bagi makan apa. Dia kata dia campur. Dia pengamal aloe vera forever living. Dan dia campur makanan kucing dia dengan lidah buaya juga. So umur kucing dia, kalau tak salah saya 30 tahun, 32 tahun kalau tak salah saya lah. The eldest, the world eldest cat, nama Spike. Okay. Ya Kak Zana 8 biji sehari ni tadi ya. Okay. Okay, kat sini yang saya cerita pasal lidah buaya tadi. So bila mana depa kaji dalam tumbuh-tumbuhan yang super ni, kan, depa jumpa tak boleh lawan lah lidah buaya. Sebab lidah buaya ni dah cukup 46 nutrien yang diperlukan oleh badan. 46 nutrien ni masa mula-mula kaji, kan, masa mula-mula jumpa vitamin C tu kan, dia kaji rupanya vitamin C saja tak cukup. Kita perlukan lagi 46 nutrien perlu ada dalam badan baru badan orang tu sihat. So dalam lidah buaya sendiri pun dia dah ada macam-macam nutrien. Dia ada lignin. Maksudnya dia penuh apa, dia dapat lignin ni dia dapat tembus sampai ke dalam sel tumbuhan ni. Dia ada saponin. Saponin ni bersifat, saponin ni bahasa sains, bahasa Melayunya sabun. Tapi sabun yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, dalam lidah buaya ni. So sabun di rumah kita pun panggil saponin kot. Tapi saponin ni sifat dia ni kalau kita pegang dia belendir. Orang Sabah faham je. Belendir, kalau kita gosok dia berbuih. So sifat tu kita panggil sifat saponin. Sifat yang belendir dan berbuih ni dia dapat tanggalkan kotoran. Tapi sabun di rumah kita tak boleh makan. Dia manusia cipta. Tapi sifat saponin ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta, Tuhan kita cipta, boleh makan. Itu yang ada dalam lidah buaya. So anthraquinone ni lebih kepada antibakteria, anti kulat, antivirus, anthraquinone ni lah. And then kita ada mono dan polisakarida. Ini bagus untuk kawalan gula dalam darah kalau tak salah saya lah. And then kita ada essential, kita ada secondary, amino acid. Amino acid perlu dalam badan kita. Kadang-kadang orang yang faham pasal sains sukan, mereka memang mementingkan amino acid. Sebab tu kadang-kadang mereka ambil protein. Ambil protein asing dan ambil amino acid asing. Penting. Sebab orang yang sains sukan mereka faham pasal amino acid ni. Rupanya amino acid dalam aloe vera pun dah ada amino acid. And then kita ada ingredient mineral. Okey, kalsium bagus untuk tulang, fosforus, potassium, iron, sodium. Iron ni semua bagus untuk darah, kan, klorin, magnesium, copper, chromium, zinc ni semua bagus untuk organ dalaman kita lah, tulang, darah ni semua. Yang ni pun dah ada dalam lidah buaya. And then kita ada vitamin A, vitamin B, bagus untuk tisu, bagus untuk darah, vitamin C, kan, vitamin C, vitamin E, bagus untuk imuniti badan, untuk merawat luka dalam sel-sel dalaman kita, bukan saja luaran, dalaman pun sama, kan. Vitamin E untuk kulit, vitamin M untuk darah, dan banyak lagi lah kalau kita sebut satu persatu ni, kan. Kalau kita sampai subuh lagi. Okey, minum aloe vera juice 2 orang. Hati dan buah pinggang rosak. Okey, ini bukan aloe vera, jangan risau, yang ini bukan lidah buaya dari Forever Living. Sebab apa? Dalam Forever Living kita ada cara pemotongan lidah buaya yang betul, tak ambil racun. Sebab dalam tumbuhan lidah buaya ni dia ada banyak spesies dan a few spesies saja yang boleh makan. Dan
even spesies yang boleh makan pun dia kena tahu cara pemotongan yang betul, sebab antara penawak dia ada racun. Macam badan kita lah, badan kita ada imuniti badan. Ketam dia ada penyepit, ular dia ada bisa. So dalam lidah buaya pun dia ada sistem pertahanan dia. Semut tak boleh masuk, kan? Serangga-serangga tak boleh masuk sebab dia ada racun dia. Racun dia ada di antara kulit dan gel. Yang color kuning tu. Yang tu racun dia. So siapa yang tak faham pasal, tak kaji pasal lidah buaya, ambil yang mana boleh makan tapi tak tahu cara pemotongan, boleh menerima risiko rosak hati dan rosak buah pinggang. Yang ni keluar dekat paper Cina. Qingxua Songsua, dah saya tak faham ah. Ngawak aja. Okey, minum aloe vera juice bersama daun selama 2 bulan, buah pinggang rosak. Ni translate dia. Imodin boleh menyebabkan cirit-birit dan kerosakan hati serta buah pinggang. So yang racun yang kita sebut tadi yang color kuning tu nama dia imodin. Setengah orang dia lebih pandai. Dia kata saya tak, kat rumah saya pun tanam lidah aloe vera juga, lidah buaya kan, saya pun potong makan ke, kena hati-hati. So ada knowledge pasal ni boleh share dengan dia. Bukan semua lidah buaya yang boleh makan. Cik kena tahu aloe vera yang boleh makan ada a few saja. Kebanyakannya yang tak boleh makan. Tak boleh makan ni bukan tak boleh guna, boleh guna. Mungkin buat rawatan untuk kosmetik, buat rawatan untuk kulit, tapi bukan untuk dimakan. Dan yang boleh dimakan pun kena tahu cara pemotongan sebab ada racun di antara gel dan kulit tu. So yang ni paper lah. So lidah buaya kita besar, dia 2 kali Singapura. So ada dekat mana? Ada kat 3 tempat ni. Dominican Republic ada 6,500 ekar. Mexico ada 1,500 ekar. Texas ada 1,000 ekar. So kalau campur-campur lebih kurang 2 kali Singapura lah ladang lidah buaya kita. Memang tak ada pagar. Saya tak sempat pergi lagi sini. Saya sempat pergi kilang saja. Tapi insya-Allah doa-doa satu hari nanti dapat sampai ke tempat ni. Amin. Ni yang saya cerita tadi pasal lidah buaya. So antara kulit dengan gel tu ada lapisan imodin kita panggil. Lapisan imodin ni adalah racun di antara penawak dia. Di antara gel dia tadi. So yang tu lah bahan yang tak dimakan tadi. So Forever Living dia potong bawah pada lapisan imodin tu lah. So 3 orang ni, doktor ni yang ada orang tanya aloe vera ni kalau macam mana sampai kilang dekat Malaysia ke tak, kilang dekat US kan, tapi macam mana boleh tahan kesegaran dia tu, bukan kata produk ni tumbuh-tumbuhan ambil masa nak sampai ni, bukan sampai kat kita dah tak segar ke. Tak, sebab Forever Living dah patent penstabilan aloe vera dalam botol kuning ni, selagi tak buka seal tu, selagi tu dia punya kesegaran dia 99.875. So that's why bila orang buka botol kuning tu, dia punya colour cantik kalau putih. Kalau buka-buka kalau hitam, kalau kuning ke kan. Yang tu bukan dia lah. Kalau terjadinya itu mungkin ada kebocoran masa transport ke apa kan. Kalau orang yang beli dekat Forever Living, dekat center, dekat kedai yang sah, ada jaminan 30 days untuk buat penukaran dekat center. Kita ada jaminan. So kita punya lidah buaya kesegarannya hampir 100%. 99.875%. Ibarat macam K-pop kat ladang tu makan. Kesegaran dia. So kita dapat pengiktirafan daripada Aloe Science Council. Mana ada tumbuh-tumbuhan yang ada badan dunia. Mana ada cerita pasal International Bawang Council ada. International International Spirulina Council kan. International apa-apalah kan. Tak ada. Hanya lidah buaya yang buat badan dunia, Aloe Science Council. Sebab dalam lidah buaya ni memang dijangka akan meletuplah di pasaran dunia, sebab yang ni antara suplemen yang dikaji masa 1996 tu kan, dia antara tumbuh-tumbuhan yang paling superfood sebab semua mineral ada dalam tumbuhan ni. Dan dia antara benda pertama sekali dalam semua suplemen dia kena ambil untuk cuci usus, untuk detox sebelum ambil nutrisi dengan immunity. And then kita ada kosher rating, kita ada halal certificate. So CJNFS, siapa tahu pasal CJNSF? Okay, CJNSF ni
kalau tak salah saya, sijil ni daripada Badan Atlet Olimpik. Orang yang jaga atlet Olimpik tu, dia keluarkan sijil untuk orang Olimpik boleh amal. So orang Olimpik manusia yang paling cerewet dalam dunia sebab dia tak boleh silap makan sikit pun. Bila dia tersilap makan, kan, tu daripada dia training, daripada dia kecil-kecil, dia kecil-kecil punya duk training kan, sampai umur dia masuk Olimpik, tiba-tiba dia silap makan, dia punya qualification untuk masuk Olimpik tak boleh masuk kan. So adalah badan jaga orang Olimpik ni apa produk yang dia boleh makan. So produk yang ada CJ ni saja yang dia boleh makan. So Forever Living dapat CJ ni. So maksudnya selamatlah, paling selamatlah orang yang paling jaga pun berani makan sebab ada CJ ni, maksudnya selamat dimakan dan kita dah halal. So seketika selesai, okay, kita sentuh pasal detox tadi, and then kita ambil nutrisi, and then imunisasi. So aloe vera gel ni, okay, ni saya sentuh secara kasar kan, semua pada faham pasal lidah buaya. So aloe vera ni organik kan, so dapat first kali bila cerita pasal yang botol kuning ni lebih kepada usus tengah-tengah. Lebih kepada usus tengah-tengah. Dia menstabilkan pH dalam tubuh. Okey, apa tu pH dalam tubuh? pH ni potential of hydrogen. Apa tu potential of hydrogen? Badan kita ni potential of hydrogen dia ni tak boleh lebih asid, tak boleh. Lebih alkali tak boleh. Dia kena tengah-tengah. That's why pernah dengar tak orang minum ayak banyak kan, orang kata minum ayak banyak yang pH dia apa gen water tu, saya tak tahu lah kan. So dia kata membantu untuk kesihatan. Okey, memang bantu untuk kesihatan sebab pH dia tu pH yang sesuai dengan darah, pH yang nak seakan-akan darah. So badan kita tak bekerja dengan teruk untuk nak stabilkan pH tu. So sebenarnya dalam aloe vera pun pH dia dah stable. So badan kita tak perlu nak bekerja, tak terlalu lebih alkali, tak terlalu lebih asid. Bila badan kita tak bekerja teruk, so kita ibarat macam kita tak menekan, tak press enjin kita. Kalau kereta tu duk press enjin, gear 1 sampai 80 km sejam duk gear 1. Terosok enjin kan? Tak bekerja teruk. So ibarat macam enjin dalam dalaman kita lah, dalam badan kita tu. So kita apa-apa yang kita makan yang beralkali, yang berasid, badan kita akan proses untuk neutralize balik pH dia, potential of hydrogen tadi. So aloe vera memang dah stable dia pH dia. So menggalakkan metabolisme, dia stablekan balik metabolisme badan kita, membantu sistem pencernaan dan penyerapan, absorbing nutrisi yang kita makan. Dan secara tak langsung meningkatkan sistem imunisasi lah. First, bila kita detox kan, badan kita dapat serap nutrisi yang cukup, badan kita dah tingkatkan imunisasi. And then bila dalam lidah buaya tu sendiri, adanya mineral-mineral yang banyak kan, lagi meningkatkan lagi imunisasi. So that's why kadang-kadang bila orang minum aloe vera, terutama orang tua, orang yang dah immunity sangat kurang, bila minum aloe vera, dia dapat rasa macam minum Red Bull tu, macam minum oyak gula, rasa tenaga. Orang muda tak dapat rasa ni, sebab badan kita, imun kita ni okey lagi. Badan kita ni okey lagi lah, tak ada lah imun terlampau rendah sangat kan. Macam orang tua imun terlampau rendah tu, dia minum aloe vera dapat terus rasa kesan dia, dapat rasa tenaga dalam lidah buaya tu. And then aloe berry nectar. Okay, bila botol kuning tadi dekat tengah, nectar ni kat mana? Nectar ni antara pinggang ke bawah. So apa-apa yang masalah antara pinggang ke bawah macam tulang, sakit lutut, asid urik tinggi, berkaitan rahim, berkaitan hormon, daripada pinggang ke bawah, semua aloe berry nectar. So aloe berry nectar ni dia bagus untuk sistem pencernaan lelaki, perempuan. Kan, dia bagus untuk lawan bakteria dalam saluran kencing kita kan. Dia mengimbangi hormon lelaki, hormon perempuan. So dia membantu sistem lawas jugalah. So bila sebut pasal hormon ni penting tak dalam untuk kesihatan?
penting sebab bila kita sebut pasal hormon, hormon ni sedikit sebanyak membantu untuk badan orang tu terkenanya penyakit. Hormon ni ada protection untuk orang tu senang terkena penyakit, hormon ni. Ya. So dia menstabilkan hormon. Untuk orang yang kahwin tak dapat anak, stabilkan hormon. Untuk orang yang ada masalah kulit, stabilkan hormon. Kan? Untuk orang yang ada masalah lawas apa semua ni kan, boleh ambil nektar ni insya-Allah. And then aloe beat and peach forever living ni paling sedap lah antara tiga-tiga ni. Aloe vera nectar dengan aloe peach ni sedap. Sedap diminum, digemari oleh kanak-kanak. Mengandungi 100 aloe vera and distabilkan konsentrasi buah peach mengandungkan vitamin A, C dan E. So bila kita sebut pasal ini vitamin A, C, E ni, dia first kali bagus untuk kulit lah. Kan? Vitamin C, vitamin E ni bagus untuk kulit. So aloe peach ni dia more tu daripada paru ke atas. So kata let's say orang tu ada masalah sinus, bagi apa? Peach lah. Orang tu ada masalah katarak mata. Apa dia nak bagi? Peach. Apa-apa yang berkaitan paru, ada masalah paru, bagi peach. Kangen kan? So Arctic Sea. So Arctic Sea kita ni 3 in 1 lah. Kita ada omega 3, kita ada omega 9 dan kita ada vitamin dekat dia punya source gel tu. Vitamin E. Mengekalkan pengoksidaan asid lemak. So yang duk kontrol, yang duk kawal omega 3 dengan omega 9 ni lapisan dia tu, gel dia tu. Setengah orang tak makan gel dia tu kan. Ada juga yang dia tak makan cucuk-cucuk bubulan ayam, buat macam demo makan juga macam tu. Kan bubulan sayur-sayuran. Sebenarnya vitamin gel dia tu pun vitamin E, mengelakkan pengoksidan asid lemak. So selain daripada dia buang kolesterol, Arctic Sea ni banyaklah dia punya kelebihan dia. Baik untuk mata kita, baik untuk otak kita, untuk orang mengaji, orang mengapai, orang yang dah umur 30 tahun ke atas, lemah ingatan dia, cepat lupa. Kan boleh amal Arctic Sea ni, sakit sendi, sakit tulang, untuk kulit kan sebab dia ada minyak zaitun. Banyaklah manfaat Arctic Sea ni. Dan kalau kita compare Arctic Sea kita, omega kita dengan omega yang kat luar, memang sangat-sangat berbeza sebab kita antara company yang ada omega 3 dengan omega 9 the only one dalam dunia. Sebab kita dah patented. Okay. So kita saya rest saya rest nak pergi minum sat. Lawak lah. Kita tengok dulu video, saya akan buka video ni. Oh, tak dengar video tadi, tak dengar. Tak apalah, kita kena slide lah sebab video tadi video Arctic Sea. Dia nak compare Arctic Sea kita dengan Arctic Sea omega lain. Tapi tak apalah.
Kita ke next slide. Okey, yang ni lah Dr. John Dilbert. Doktor ni adalah the fathers of Omega. Orang yang bagi nama Omega. Adalah doktor ni lah. Penemuan dia. Dia yang bagi nama Omega ni. Dia sendiri masuk Forever Living. Untuk pasarkan produk dia sendiri. Okey, yang kedua adalah nutrisi. Okey, kita dah belajar pasal detox tadi kan. Okey, kita nak masuk bahagian nutrisi. Okey, nutrisi yang lengkap perlu oleh sel badan kita untuk keseimbangan khasiat. So 3 nutrien utama tambah dengan 46 jenis nutrien perlu. So kita perlukan apa? Tiga nutrisi utama ni. Badan kita perlukan karbohidrat, badan kita perlukan protein, lemak. Badan kita perlukan nutrien 8 asid amino, 18 vitamin, 20 mineral dan fiber. Ini rantaian 46 nutrisi yang bagus untuk sel badan kita sihat. So saling diperlukan untuk berkesanan lah. Memerlukan 35 jenis sajian makanan yang berbeza setiap hari. So katalah orang tu dia tak mau makan suplemen, boleh kan? First dia detox and then dia tak mau makan suplemen lain. So dia perlu makan buah-buahan yang ada 7 jenis color setiap hari untuk cukup nutrisi dalam badan dia. Sehari 7 jenis buah yang berlainan color. Dia dah makan purple, dia dah makan merah, dia makan yang kuning, dia makan yang oren. Sehari 7 jenis color. Baru cukup nutrisi yang dia makan setiap hari. Ini daripada pakar nutrisi ya. Daripada pakar nutrisi. So first dia detox and then dia tak mau makan suplemen lain. Jimat ni. Suruh dia makan 7 jenis buah yang berlainan color. So zat apa yang penting untuk tubuh badan kita? Yang paling penting antaranya adalah kalsium. Ustaz Sufian kata payah tu nak cari buah warna pelangi. Ustaz jangan makan yang color pelangi tu, yang kapas tu lah. Yang tu tak cukup nutrisi tu, yang tu potong kaki. So kita perlukan kalsium. Kalsium ni bagi untuk tulang belakang, bagi untuk tulang lah kalsium ni. And then kita perlukan magnesium. Magnesium membantu paras kalori, kuprum, vitamin D, zinc, nutrien dalam badan. So kita perlukan ion. Ion ni untuk kita bina sel darah merah, sel darah kita. So kalau orang kurang darah apa semua kan, dia perlukan ion. So ion ni macam mana nak senang dapat ion ni? Bipolen, kombinasi bipolen. Kalau orang tak faham ni kan, kombinasi bipolen dan vitamin C membantu untuk pengeluaran ion. And then zinc, kesihatan prostat. Prostat kat mana? Saluran kencing kita tu. Untuk orang yang susah lawas ataupun dah start masalah kat situ kan, kat masalah kencing kan, kat saluran kencing tu kena bakteria, boleh kena kanser prostat. So perlu suplemen yang bersifat zinc, sulfur untuk gam antara tulang. And then vitamin B complex. Vitamin B complex kat mana? Kat bipolen. Membina sistem saraf dan emosi, insomnia, daya ingatan. Vitamin C, pertahanan sistem imuniti badan lah vitamin C tu. Ni antara zat yang penting lah, yang wajib ada dalam badan. Ada soalan tak? Kombinasi bipolar dan absorbensi betul. Ada soalan tak setakat ni? Setakat page ni ada soalan tak? Minta maaf lah sebab tajuk kelas kita ni agak detail. Tapi boleh tanya soalan lah kalau nak tahu berkaitan dengan penyakit atau apa-apa lah yang berkaitan yang tak faham. Setakat ni boleh faham tak? Boleh faham lah, saya teruskan lah. Kakak tak nak faham. Ustaz Sufian boleh faham. Alhamdulillah. Semua boleh faham lah. InsyaAllah. Okey, saya teruskan. Okey. Charles Robson. Okey, yang ni lah. Orang yang peternak lebah paling besar dalam dunia. Keluarga Charles Robson ni. So, Forever Living, Dr. Rexmond, dia beli dengan Charles Robson ni lah. Lebah, ladang lidah buaya kita. Ladang lidah buaya, ladang madu kita.
So dia terbesar dalam dunia bila Forever Living beli, Forever Living lah monopoli pasaran madu dunia. So kita monopoli dua, lidah buaya dan pasaran madu tadi. So bila kita ada banyak, kita dapat jual murah ke mahal? Kita dapat jual murah dengan kualiti grade yang tinggi, AAA dengan harga yang sangat mampu beli. Seluruh dunia mampu beli. Ni antara nutrisi lah, antara produk madu yang dekat sini, bee honey, royal jelly, bee pollen. And then kita ada protein dan super green produk baru tadi. So, kita sentuh pasal susu. Kebaikan susu protein kita, orang kata protein ni penting tak untuk badan kita? Penting sebab dia ada asid amino yang tinggi, bagus untuk badan kita, baik pulih dan penjanaan semula sel. So bila badan kita ni senang sel kita mati. Dan kita perlukan sel-sel baru untuk tumbuh. So protein ni membantu sel-sel baru yang sihat untuk tumbuh. So bila orang yang amal protein ni, dia senang rasa tenaga, dia senang cergas. So dia bagus untuk orang yang nak kawal berat badan. So dia rendah lemak dengan kolesterol susu ni. And then sesuai untuk atlet sukan, ibu mengandung, selepas bersalin, selepas pembedahan, memang sesuai lah, memang wajib lah susu ni. So untuk kesihatan jantung juga, jantung pun bagus. Dalam kajian FDA, kebaikan gluten. So ada orang tanya, ada soalan tak? Ada orang kecil manis boleh minum tak susu ni? Orang kecil manis boleh minum. Sebab apa orang kecil manis boleh minum? Sebab orang kecil manis dia senang dapat hypo. Bila dia tak cukup makan, kadang-kadang orang kecil manis ni dia lebih selera makan tinggi daripada orang biasa kadang-kadang. So susu ni mengawal lah pemakanan dia. Dia mengenyangkan dan dia tak tinggi. Kencing manis kalau ambil satu skop je lah satu hari, waktu tengah hari tu, waktu yang kemuncak dia nak makan tu. So pengurangan kalori kena kurang untuk orang kencing manis. Sebab dalam kalori, contoh macam nasi, tinggi juga dia punya gula dalam nasi tadi. Tapi orang kencing manis kena ambil bali lah, bali kena banyak. Lepas makan ke sebelum? Sebelum makan lah, sebelum makan. Berganti makanan pun boleh. Kalau tak mau ambil nasi, ambil susu. And then dia makan lah buah-buahan dengan lauk saja. Nasi kurang. Benda-benda yang manis ni kena kurang. Okay. So susu ni ada, kalau orang rajin dia boleh buat smoothies, adalah dia punya resipi dekat YouTube, boleh cari kat YouTube, ada orang buat biskut, ada orang buat smoothies, ada orang malas buat shaking saja, macam-macam lah resipi dekat YouTube, boleh carilah untuk resipi protein ni. So kalau kita FPO nak rajin menjual protein ni, kena rajin buat konten macam ni lah. Kita bukan terus menjual, kita buat resipi, kita share kat Facebook. Kita buat resipi TikTok kan. Kena rajin buat konten-konten macam ni untuk nak jual protein. Untuk program diet boleh kalau kat IG buat hashtag diet program, resipi untuk kurus apa semua ni yang soft sell sikit. So orang minat lah kan. Ni kalau saya sendiri tengok ni berry granola ni pun terliak lah tengok. Kan. Ni semua antara tips-tips yang kita boleh ambil untuk konten. So Kazana sebelum jadi yang menunjukkan ni antaranya madu tadi, kita ambil kat ladang yang terbesar di dunia ni, dia ada 3,000 ke 7,000 jenis spesies bunga. So bila bunga banyak, kualiti madu tinggi tak? Kualiti madu tinggi. Kualiti lebah tadi kuat tak? Tinggi tak? Kualiti lebah tinggi sebab dia cukup makan, bunga banyak, tak ada racun kat kawasan gurun, tak kena hujan asid. So kualiti lebah tadi pun kuat, bagus. So dia menghasilkan pollen yang tinggi, pollen yang bagus, berkualiti juga pollen dia kita. Kan? Berkualiti kita punya madu. Okay, keunikan
Ni semua fungsi madu tak perlu diperkatakan lagi lah. Madu ni memang bagus lah, membekalkan tenaga semula jadi dalam badan, meningkatkan imun badan, penghadaman kita, orang yang ada masalah sembelit, ada masalah penghadaman kan, bagus. Even orang yang ada gastrik kan bagus, mudah dicerna, diserap, memberikan khasiat kepada kanak-kanak, orang tua, mencegah penyakit anemia, penyakit yang kurang tidur ataupun kurang darah. Bipolar, penggelak tenaga, ni bagus untuk orang lelaki-lelaki lah, tapi orang perempuan pun boleh makan untuk orang yang nak wellness program, untuk awet muda, baik untuk kesihatan prostat kan. Zinc, kesuburan sperm lelaki lah, membantu dalam pengurusan berat badan orang yang nak kurus kan, perempuan nak kurus pun boleh ambil bipolar ni kan. Vitamin B membantu melegakan tekanan. Makanan semula jadi paling lengkap ni maksudnya B kompleks mineral, meningkatkan metabolism, meningkatkan pembuangan toksik kat hati. So hati kita kan akan banyak terkumpul toksin. So bipolar ni akan stablekan metabolisme dengan cara dia detox kat hati kita tu. Antara bipolar. Okey, keunikan harimau. Proses penstabilan sejuk untuk melindungi nutrien. So kalau kita tengok nutrien royal jelly, ada juga royal jelly kat luar sana kan, tapi kita tak tahu dia punya proses untuk nak buat tablet tu, sebab kita guna proses press cold. Press cold ni maksudnya dia tak guna bahan-bahan untuk melekat untuk jadinya tablet. Dengan orang dia guna chemical sikit untuk nak bagi kumpul-kumpul seredak dia kan untuk jadikan tablet tu. Kita guna press cold. Press cold ni tak guna bahan-bahan lain lah, bahan-bahan sintetik tak ada, sedia organik. Dia guna press cold tu, rapat-rapat dia jadi tablet. So dia melindungi nutrisi-nutrisi dalam royal jelly. And then royal jelly ni makanan pemaisuri lebah. Dan untuk orang perempuan, kalau siapa yang tahu khasiat royal jelly ni, memang akan ambil royal jelly sebab dia awet muda. Orang yang amal royal jelly ni kulit dia glowing. Saya pernah dapat testimoni orang yang cerita dia ada 3 beradik kan, kakak dia semua gelap, kulit tak cantik. Dia seorang yang kulit cantik. Tanya dia sebab apa kulit dia cantik kan? Dia mak dia cerah ke? Kakak-kakak dia ikut bapak dia ke tak? Dia kata mak bapak dia pun gelap juga. Dia seorang yang kulit cerah. Sebab dia daripada dulu dia memang suka amal royal jelly. Tapi bukan forever living. Bukan royal jelly forever living lah. Masa saya buat penerangan tu dia tak masuk pergi forever living. Dia kata dia amal royal jelly, kulit dia cantik sebab asbab dia amal royal jelly. So royal jelly ni memang siapa yang amal royal jelly memang awet muda, kulit memang berlainan, beza siapa yang duk amal. Mengimbangi sistem saraf, mengekalkan awet muda, mengaktifkan sistem pembiakan manusia. Yang ni bagi untuk orang perempuan lah kan, untuk dia stablekan hormon. Stablekan hormon. So orang yang hormon stable, kulit pun cantik lah. Dalam pun cantik, luaran pun cantik. And then vitamin B5 membantu melarutkan batu kristal dalam gut. So dia lawan asid urik. Orang lelaki pun boleh amal kan untuk lawan asid urik. Dan royal jelly ni juga untuk orang yang selalu guna otak. Kan, selalu guna otak, selalu berfikir cc cukup tak cukup semua kan, macam mana strategi untuk nak settle 50 cc. Contoh kan, yang banyak menggunakan otak ni kena rajin ambil royal jelly juga. Dia mengurangkan kita punya stres. Dia banyak menenangkan fikiran. Okay. Ada lagi tak? Okay, yang terakhir adalah imunisasi. So, imunisasi ni, sistem menguatkan imunisasi ni, dia struktur proses biologi untuk melindungi organisma, daya tahan melawan penyakit dengan daya tahan menentang radikal bebas. Radikal bebas ni macam radiasi, handphone, radiasi, apa-apa sajalah, TV, satelit, apa-apa saja radiasi yang kita hari ni kita jalan, kita tak dapat tidak lari daripada radiasi lah kan. Bila apa penyebab radiasi ni? Penyebabnya sel-sel kanser, sel-sel badan kita ni mati, banyak mati. So kita perlu kat sel-sel baru, perlu. Bila sel-sel kita banyak rosak, mulalah kita senang terkena penyakit kan. So kita perlu immunity yang kuat untuk apa, sel-sel baru tumbuh. Kak Zana esok nak beli dah. InsyaAllah.
Ada yang masuk lagi ke? Okay. So imunisasi antara yang famous adalah pemustin. Bila nak sampai pemustin ni lah. Pemustin ni antara yang famous lah dalam imunisasi. So dalam pemustin, dia bukan saja ada buah delima, tapi dia ada 7 jenis buah yang paling tinggi orek. Orek ni apa? Sistem oksigen yang paling tinggi dalam sesuatu buah tadi. So 30 ml saja cukup 2 kali sehari untuk antioksidan. Boleh minum banyak tak? Boleh minum banyak. Tapi rugilah sebab badan kita ni dia tak dapat absorb cukup oksigen. Maksudnya dia dah cukup oksigen yang dia dah absorb, dia tak boleh dah lagi terima oksigen daripada buah-buahan tadi. Rugilah kita makan banyak sangat. Kan? Tapi boleh untuk orang yang nak cantik. Nak cantik kan, tak kira pasal duit dia nak minum banyak. Tak ada masalah, boleh. So, fungsi melindungi sel-sel dengan menggunakan radiasi bebas, radikal bebas. Manfaat bagi mereka mengalami tekanan mental, fizikal, sedang sembuh daripada penyakit. Maksudnya orang yang operation. Kan? Orang yang operation. Tak kira lah operation accident ke, operation lahirkan baby ke, kan? Yang accident yang tengah sembuh daripada penyakit ataupun luka, sesuai ambil pemustin sebab dia mempercepatkan penyembuhan. Orang yang sedang menjalani kemoterapi, radioterapi, orang yang ada kanser kan, bagus ambil pemustin ni lah, anti kanser dan menambahkan balik sel-sel yang bila kita buat kemoterapi semua dia flash tau. Yang kita sebut tadi, zinc, magnesium, kuprum tu semua flash. Yang elok pun dia flash, yang tak elok pun dia flash. So kita perlukan barulah. So boleh ambil pemustin ni. So mencegah kanser prostat, fibroid, payudara, kanser-kanser lain lah. So apa-apa jenis kanser semua pemustin ni lah kena wajib ambil, antara yang wajib ambil. Ini antara buah-buahan yang ada dalam pemustin power kita. Bukan manggis, kulit manggis. Dia ambil kulit manggis, dia ambil blueberry, blackberry, aloe vera, dia ambil blueberry, pear, berry hitam. Macam-macam ada 7 jenis semua buah yang ada dalam pemustin power kita. So setiap buah-buahan ni dia ada dia punya kebaikan dia lah. Sebab apa tak ambil buah delima saja? Sebab apa ambil beri biru? Sebab buah delima saja pun bukan dah tinggi lah dia punya sistem orek. Memang yang ni ada isu berkenaan dengan suplemen orang yang tak faham pasal ingredient. Contohnya macam baru-baru ni saya pasal dengar berkaitan dengan omega atau berkaitan dengan tumbuhan sencet omega tu lagi tinggi daripada omega forever living. Yang ni ada doktor yang pantai balik lah pasal tu kan. Sebab omega ni ada banyak jenis. Dia ada yang sanca inci ni. Saya kata sanca inci ni. Ni isu yang orang tak faham pasal omega. Omega ni ada banyak jenis. Omega ni mungkin fungsi dia bagus memang tinggi tapi tak orang kata apa? Dia fungsi yang bahagian lain. Kan bahagian lain yang bagus dia, tapi tak fungsi omega punya ikan dia tak ada kan. So berlainan lah, setiap suplemen dia ada fungsi yang bagus kat bahagian-bahagian mana, organ-organ mana yang tak ada kat dia, yang ada kat kita, yang ada kat kita tak ada kat dia. So sama juga dengan sebab apa pemustin power kita ni ada 7 jenis buah, sebab semua tinggi-tinggi orek dia, tapi berlainan dia punya kebaikan dia, fungsi dia tadi. So macam buah delima fungsi dia kat mana? Anti keradangan, tekanan darah, untuk arthritis. Manggis pun tinggi orek dia tapi bagus untuk sel kanser perut, paru, untuk leukemia. Leukemia ni orang sel darah putih lah. Lebih pada sel darah merah. And then buah pear kan 2-3 kali ganda vitamin E dia berbanding buah apple. Raspberry menentang kanser di usus rahim, pankreas. So setiap buah ni dia ada fungsi-fungsi dia. That's why dalam satu pemustin ni dah komplit dia punya manfaat dia lah, yang tinggi orek dia. So siapa kat sini yang tak pernah makan pemustin? Yang pernah makan tekan 1. Tengok. Siapa pernah makan? Okey, pernah makan. Mukifah pernah makan. Kak Zana pernah makan. Ian pernah makan. Rosida pernah makan. Azman pernah makan, Nurhan pernah makan.
Alhamdulillah ramai makan. So siapa yang tak pernah makan, bila ada balik saja pemusti ni, cepat-cepat beli makan lah. Itu my favorite tu pemusti tu. Dah sedap kan. Lepas tu banyak pula manfaat dia. So yang ni antara pemustin, ni sistem orek. Yang ni sistem orek, oksigen yang paling tinggi dalam sesuatu buah tadi, paling tinggi sekali adalah buah delima. Dalam Al-Quran pun dah sebut lah Ustaz. Pasal buah delima ni antara buah yang bukan buah syurga, bukan buah dunia, dia adalah buah syurga. That's why dia berlainan, dia punya orek dia dalam buah-buah yang ada yang lain dekat dunia ni. So blueberry pun yang paling second tertinggi pun tak ada lawan buah delima punya orek. Sebab kata buah syurga kan memang berlainan lah. So kat sini ada 7 jenis buah yang kita ambil yang tinggi orek dia. Alhamdulillah bertenaga masa drive. Manager Jamal kata saya bertenaga masa drive asbab minum pemustin. Alhamdulillah. Memang orang yang amal pemustin ni kan, immunity dia tinggi, and then dia dapat rasa tenaga. Ini keluar paper. Rupanya buah delima ni mampu untuk fight kanser prostat. So bagaimana kita dapat memperoleh 3,000 ke 5,000 unit orek sehari? Macam mana dapat oksigen yang cukup dalam darah kita dengan mengamalkan buah-buahan yang tinggi oksigen dia. Antaranya kekacang, lobak merah, apple, tomato. Kita kena makan sehari 2 kilo. Nak bagi cukup lah 3,000 ke 5,000 orek kan, sistem oksigen dalam buah kan. Kena makan macam ni, 1.3 kilo rubih, 1 kilo bawang merah, 0.5 kg oreng brokoli. Bangla pun tak boleh makan 1 kilo bawang merah sehari. Kan? So yang tu kalau kita nak dapat 3,000 ke 5,000 orek, kalau kita mampu makan bawang sekilo sehari, bolehlah dapat oksigen yang cukup dalam darah kita setiap hari tu. Tapi kalau kita ni smart, ambil saja pemustin 60 ml, sebab dalam pemustin dia dah pilih buah-buahan yang dah paling tinggi oksigen. Kita hanya perlu makan 60 ml saja sehari untuk dapat 3 ke 5,000 orek. So, pilihan di tangan anda. Siapa yang nak makan bawang merah sekilo, tekan 1. Apa tak ada? Maksudnya faham lah. Alhamdulillah. Kan? So, makanlah. Siapa yang nak ambil promosi, tekan 2. Okey, faham. Takut ada yang tidak kan, tapi tekan 1 kan, dia nak makan bawang sekilo sehari. Alhamdulillah. Okey. Itu semua faham lah. Okey. Keunikan Bipropolis. Bila kita sebut pasal nutrisi tadi, semua madu, kategori madu ada kat sana, kecuali Bipropolis, dia ada kat immunity. So apa kelebihan Bipropolis ni? So Bipropolis antara suplemen yang agak pahit lah, antara semua suplemen yang sedap-sedap kan. Bipropolis ni saja dia agak pahit sikit, tapi sebenarnya manfaat dia tinggi sebab dia menguatkan imunisasi. So penting tak kita menguatkan imunisasi zaman-zaman COVID ni? Penting, wajiblah kita menguatkan imun. So fungsi dia antibiotik semula jadi. Kadang-kadang orang yang ada masalah paru berayak kan, pergi hospital suggest ambil antibiotik lah kan, tapi dia tak, hospital pun tengok kalau teruk baru ambil antibiotik, sebab antibiotik sebenarnya tak elok. Tapi ada suplemen tumbuh-tumbuhan yang ada antibiotik semula jadi, which is yang bukan buatan manusia. So elok lah kalau yang semula jadi, nak makan banyak-banyak pun elok. Yang semula jadi kan, bukan yang ada chemical. So antibiotik semula jadi ni kat Bipropolis ada. Dan meningkatkan imuniti badan, mengurangkan jangkitan penyakit, menggalakkan penyembuhan luka, memperkuatkan saluran darah kita, mengurangkan masalah kesedong, buasir, kerosakan gigi. Okey, apa yang dikatakan memperkuatkan saluran darah kita?
Kadang-kadang orang dah start masalah salur darah kita kan. Masalah salur darah ni kadang-kadang dia dah start simptom-simptom yang pelik-pelik. Mata dia kadang-kadang dia start rabun Ustaz. Dia dah okey, dah rabun. Kadang-kadang mai dia mai hilang Ustaz. Duduk elok-elok tiba-tiba macam tertidur. Ustaz terbangun. Dia banyak simptom-simptom saraf. Simptom yang tiba-tiba terjadi benda pelik-pelik kan. Dia main sini saraf lah. Darah tak cantik kan. Darah tak sampai ke otak. So nak menguatkan saluran darah antaranya beri propolis lah. Beri propolis ni dia ada keupayaan macam RTC kita juga sebenarnya. Walaupun sedikit sebanyak. Macam RTC kan dia melancarkan saluran darah. Kan? Beri propolis ni pun dia ada sedikit sebanyak melancarkan saluran darah juga. Katalah kalau tak RTC esok ni stop balik kan. So apa yang nak kena ganti? Beri propolis. Mengurangkan masalah resdung, buasir, kerosakan gigi. So vitamin C, saya next dulu kan, vitamin C semua orang faham. Vitamin C kita ni antara vitamin C yang teknologi terbaru vitamin C. So kita tak panggil vitamin C, kita panggil absorbency sebab dia tambah oat bran. So vitamin C bila masuk dalam badan kita, vitamin C saya tak sebut absorbency. Vitamin C bila masuk dalam badan kita dia senang keluar. Keluar daripada mana? Bila kita peluh dia keluar. Orang duk spray vitamin C tu kan. Sebenarnya tak function pun. Bukan tak function macam mana. Maksudnya yang tu hanya temporary. Dia bukan untuk mengekalkan keremajaan kulit pun. Bila kena asap rokok matilah vitamin C tu. So yang duk spray 10-20 kali tu rugi macam tu lah. So orang yang tak faham pasal vitamin C dia mampu mati bila ion negatif banyak. Ion negatif tu main daripada mana? Main daripada asap rokok, asap kenderaan, benda-benda toksik bakteria kena kat dia mati. So sama kat vitamin C yang masuk dalam badan kita dia tak bertahan lama. So dia akan menjadi imuniti badan lah. Tapi dia tak bertahan lama sebab yang tak elok banyak lagi masuk dalam badan. Tapi perlu tak vitamin C ni? Perlu untuk menguatkan imuniti badan. So tapi teknologi Forever Living dia tambah oat bran. Maksudnya dia lebih kekal lama lagi dalam badan kita. So vitamin C bukan makan sekali duk rasa imuniti kuat. Dok. Kena rajin makan vitamin C untuk mengekalkan imuniti badan kita tu. So 500 mg 60 mg vitamin C setiap tablet mengandungi citrus semula jadi, madu dan serbuk lebah. So fungsi dia membantu penyembuhan luka, gusi berdarah, meningkatkan kolagen kat kulit, bagus untuk kulit, mempercepatkan selepas pembedahan, mengurangkan kolesterol, kan? Dia ada oat tu bagus untuk kolesterol, meningkatkan imun, mengurangkan reaksi alergik. Orang yang ada alergik, yang ada masalah kulit, bukan saja alergik tau, yang ada masalah kulit memang wajib vitamin C. Membantu penyerapan makanan bersih, ion lah yang kata ion tu. Untuk ini makanan bersih, zat bersih ni bagus untuk penambahan darah. Orang yang ada masalah darah tinggi, darah rendah, kena ambil vitamin C. Darah kurang, vitamin C. Mencegah masalah anemia, mencegah kerosakan radikal bebas, anti penuaan. Awet muda juga lah vitamin C ni. Kadang-kadang orang yang duk amal vitamin C ni pun kulit dah cantik. Okey, ni testimoni Simun kita, Olive kita. Ada orang tanya, kan? Ada orang tanya saya, macam mana nak gemuk sebab dia terlalu kurus, kan? So kena amal suplemen ke ada cara dia dengan membuat Clean9. Buat Clean9 bukan untuk kurus je. Orang yang kurus nak berisi pun kena buat Clean9. Dia ada cara dia. Cara pemakanan dia. Ni Olive kita dulu Mak First kurus sangat. Tinggal tulang. Makin lama makin berisi. Kulit pun cantik. So dia ada masalah apa? Dia ada masalah sembelit, buasir, resdung dengan senggugut. Ini adik dia, Campbell. Masalah saya baca di sana. Masalah buah pinggang boleh ke ambil vitamin C? Boleh. Boleh ambil vitamin C, tak ada masalah. Sebab kita punya vitamin C kita memang dah cukup dah miligram yang diperlukan oleh badan. Yang tak boleh, yang merosakkan buah pinggang, yang ambil vitamin C secara berlebihan. Bila secara berlebihan, badan kita tak boleh nak absorb,
buah pinggang kita tak boleh nak tapis, yang tu yang menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. So vitamin C kita memang dah cukup dia punya miligram sesuai untuk badan kita nak proses. Sebab tu yang mana cucuk-cucuk drip tu semua memang orang tak setuju lah. Sebenarnya drip tu dia tak dia illegal lah. Yang drip tu sebab badan kita tak boleh nak tampung macam tu. Dia cantik tapi buat apa in the end dapat kerosakan pada buah pinggang. Kan? So vitamin C kita tak ada masalah, miligram kita memang sesuai untuk kita ambil. Okey, ni antara testimoni turun berat badan tanpa bersenam. Ini testimoni lagi. Yusnida daripada 80 kg jadi 63 kg. Makin cantik. Okey, kalau kita tengok gambar yang sebelah ni, kan, dulu 78 kg nampak macam orang umur 40-an. Tapi after 68 kg macam orang umur 30-an. Kan? Nampak kurus dan nampak awet muda lagi. Antara testimoni. Ni 140 kg. Kelvin. Yang before, yang after. Dia nampak perubahan yang ketara tak? 75 kg tadi. Dulu 140 kg. 2 kali ganda. Okay, saya next dulu lah. Saya punya slide nak habis dah. Ini Jun. CBN Jun kita. Tahun 2007 dia. Macam ni lah kulit dia. Kulit masalah lah. Kulit bermasalah, jerawat, jeragat semua kan. Ni cantik. Sebab dia ada ambil toner, Sonia toner. Kemudian weekly ada scrub powder mask, dan dia duduk ambil lah produk-produk supplement Forever Living. Ini pun duduk ambil Pomostin 2013, 2018 muka dia makin cerah. Kan? Ini yang ada cancer. Cancer survivor kat Syida kita. Testimoni dia bebas daripada kanser. Kanser usus. Yang belah kanan ni kita testimoni orang yang ada penyakit sopak. Yang ni kita dekat FBO di Turki. Dia ada sopak. Selalu sopak ni setengah orang kata tak ada cure. Sopak-sopak tak ada cure lah. Muka macam tu lah sampai mati. No. Sebab dia tengok kulit dia. After 2 years saja dia dah fully cover. Fully cure. Lepas 2 turn dah settle masalah sopak dia. Ini 2016 Nurul. 2020 kulit dia dah lain lah, cerah cantik. Ini yang CBM Mina kecil. Kulit dia pun cantik nampak. Untuk amal produk. Makin lama makin mudah. Kan? CBM Rafidah. Beza. So yang ni bagi yang ada soalan tak? Maksimum untuk vitamin C kena ambil berapa untuk satu hari? Vitamin C ambil sehari 3 biji satu hari. So apa-apa bukan saja vitamin C, apa-apa suplemen Forever Living kita bagi dengan 30 hari untuk ambil. So kalau kata vitamin C tu ada 100 tablet, kalau bagi 30 dapat sehari 3 biji. Apa-apa tablet kena bagi dengan sebulan lah untuk dapat sehari punya pemakanan dia tu. Sebab dia dicipta untuk sebulan. Kecuali yang ada special case, boleh refer lah dengan pakar nutrisi. Kan? Apa yang pakar nutrisi boleh refer. Untuk yang special case yang ada masalah penyakit yang major kan, boleh apa. Dia ada cara pemakanan yang boleh lebih, apa yang boleh lebih tu. Kan? Macam ATC sebagainya tu lah, ikut pada penyakit lah. So bagi yang orang baru kat sini yang belum lagi like page HQ, boleh like page HQ sebab banyak info-info yang up to date. Kita boleh faham, boleh tahu lah dari semasa ke semasa. Boleh like page HQ lah, Forever Living Product Malaysia. So banyak lah, menarik juga poster-poster, konten-konten yang kita boleh ambil. Kalau dah hilang konten, dah tak tahu konten apa nak buat, follow lah. Ambil poster konten-konten untuk kita buat marketing. And then untuk customer reward program bagi FBO baru kan, kena kita ada bila buat pembelian tu ada reward program yang kita boleh kumpul-kumpul point dan boleh redeem dekat center. Ini antara contoh dia lah. Contoh customer reward program.
So beli 3 cc dapat 3 point. Terus selama yang kita duk beli ni, berbulan-bulan kita duk beli ni, ada point-point dia, esok ni kita boleh redeem. So keahlian Forever Living daftar RM90, 4 diskaun 5%. So kita percuma RM90 juga. RM50 bulan pertama, RM20 bulan kedua, RM20 bulan ketiga. So percuma e-starter kit dan percuma kemasukan website dan apps Forever to You lah. Ini semua dah tahu nak explain kan? So katalah bila register member ahli dapatlah aloe vera RM94, 5% diskaun. Tapi bila jadi VIP RM1,769 pun dapat benda yang sama, dan tapi diskaun dia berbeza lah, berbeza banyak dengan ahli 30%. So harga produk tu nilai dah 1820. Dan boleh taja, boleh buka network ke 168 buah negara. Dan contoh sebotol aloe vera dapat 30% ni lebih kurang RM69 RM3 saja. RM69 30 sen. So bagi yang nak naik VIP yang ada modal tanpa buat accumulate, boleh grab cepat-cepat lah promosi SYJ RM1,356 saja, jimat RM413. Yang ni semua boleh ambil lah untuk buat marketing, untuk taja seberapa ramai yang boleh VIP. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Tampil sihat, cantik dan kaya bersama Forever. Yes, no limit, go 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 millionaire. So ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Okey, ada tak soalan berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan apa-apa lah yang berkaitan dengan Forever, boleh ajukan soalan. Saya bukakan soalan. Ada soalan nak tanya? Ada yang tengah type? Penyakit SLE, produk yang sesuai. Okey, penyakit SLE ni penyakit yang berkaitan dengan darah kan? Macam mana? Ada lagi tak? Nanti saya jawab yang SLE. SLE ni berat ke? Okay, ada lagi soalan tak? Okey, untuk pesakit stroke, cara pengambilan RTC dan AVG macam mana? Untuk pesakit stroke, aloe vera ambil semaksimum yang boleh. Ada orang ambil aloe vera sebotol 3 hari ataupun 2 hari. So dalam masa sebulan tu dia dah ambil 8 botol untuk yang stroke yang teruk lah. Kan? Kalau tak mampu, ambil 3 botol sebulan. Pengambilan RTC 6 ke 8 biji sehari. Maksimum. Kena ambil maksimum. Untuk sakit SLE tadi boleh ambil aloe vera gel, RTC, Pomostin dan Bipropolis untuk pesakit SLE. Ada soalan tak lagi? Kalau untuk eczema, set apa yang sesuai? Untuk eczema boleh ambil either aloe vera ataupun aloe peach, vitamin C, RTC. RTC bagi untuk kulit, vitamin C bagi untuk kulit, untuk eczema lah. And then aloe vera gel sebab dia ada B12 untuk bagus untuk darah. Dia sebenarnya eczema berkaitan dengan darah. And then boleh ambil luaran
Luaran kena sapu aloe vera jelly. Aloe vera jelly, spray aloe first. Sabun pun kena tukar, tak boleh pakai sabun biasa sebab pH sabun yang ada dekat kedai runcit tu tak sangat-sangat tak sihat. Terutama bagi kulit yang agak sensitif lah. Terutama macam eczema, tak boleh pakai sabun yang terlalu tinggi asid ataupun alkaline dia. So kena pakai pH yang stable. So kena tukar lah Forever Living punya produk, even sabun. Kena pakai sabun avocado, sabun avocado lah, ataupun yang aloe hand and face soap tu. Boleh buat sebagai mandian untuk orang yang eczema ni. So lepas mandi, dah pakai sabun tu, sabun Forever, spray dengan aloe first dulu, and then baru sapu aloe vera jelly dan propolis cream lah kalau boleh. Kalau ni tak pun aloe vera jelly pun cukup dah kat tempat yang gatal lah. Dan kedalaman tu lah aloe vera RTC, aloe vera either aloe vera ataupun aloe vera peach, RTC dan vitamin C. Okey, masa stroke dah ambil macam tu, tapi bila dah boleh berjalan, macam mana pula nak turunkan dos? Bolehlah turun slow-slow. Bila dah okey, boleh turunkan dos slow-slow. RTC tu, kalau sebelum ni ambil 8 biji, turun 6 biji. Kalau okey, turun lagi. Tengok, kena pergi check up dulu lah, tengok tribunal LDH dia, kolesterol dia. Kalau dah okey, makin okey, boleh kurangkan dos, tak ada masalah. Ikhtiar hamil tengok pada selalunya orang ikhtiar hamil ni untuk pasangan tu kena dua-dua orang kena buat clean. Tapi sebelum buat clean, kalau dia tak biasa lagi ambil produk, kena ambil aloe vera RTC dulu, basic detox dulu selama sebulan, and then baru buat clean. Lepas buat clean baru ambil set for her untuk perempuan, set for him untuk lelaki. Untuk buah pinggang tahap 3 baru dikesan. Untuk buah pinggang tahap 3 baru dikesan ni, tengok sukatan, kena tanya dia sebab doktor akan bagi tahu dia pasal sukatan ayak yang dia boleh minum sehari banyak mana. Dia boleh ambil aloe vera dengan nektar, aloe vera, nektar, RTC, ataupun aloe vera dengan nektar sajalah untuk buah pinggang. Dan bipropolis, ataupun either bipropolis ataupun royal jelly. Aloe vera, aloe peach, RTC, vitamin C, avocado soap, aloe vera. Ya. Ini untuk yang eczema tadi kan? Okey. Boleh ada lagi tak? Tu Tuan Jamal kita dah bagi dah suggestion produk. Suggestion produk untuk penyakit lah antaranya. Okey, bagi orang baru yang mana tak tahu nak refer suggestion produk, kan, boleh beli buku ni, buku Remedies. Boleh refer ke apply masing-masing untuk beli buku Remedies. Buku Remedies ni dia terangkan 220 penyakit. So ini bukan buku Forever, tapi buku ni dia menerangkan banyak produk-produk Forever lah dalam ni. Suggestion produk Forever ada. Daripada 220 penyakit tu, apa nak kena suggest kat dia. Tapi sambil tengok buku ni, sambil refer jugalah dengan upline. Sebab kadang-kadang ada kelainan sikit dari segi suggestion produk yang ada dalam buku ni dengan apa yang kita faham kan, yang lebih produktif lagi untuk kita suggest penyakit. Bukan semua kita boleh refer, sekutu-sekutu kena refer juga kat upline. Okey, sini pukul apa dah? 11. Okey, so saya rasa setakat tu dulu kot saya punya kelas untuk hari ni. Boleh buka tak video? Kita nak ambil gambar. Okey, buka video semua. Okey, saya ambil gambar dulu lah. Okey, page pertama.
Ada Tuan Jamal, ada Ustaz Izzuddin, Ustaz Sofian, Ustaz Umar. Okey, page kedua. Ada Ummu Kifah, ada Salma, Cida. Okey. So, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang hadir kelas malam ni. Anda orang hebat sebab time-time macam ni ramai orang yang rehat di rumah kan. So, anda orang yang untung lah, yang pelajar yang bagus lah. So, insyaAllah setakat tu dulu kelas saya pada hari ni. Yang lemah tu daripada saya sendiri, yang baik tu daripada Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Sama-sama insyaAllah.